Soalannya ialah kenapa Al-Quran diturunkan dalam bulan Ramadan? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tahukah kawan-kawan semua bahawa Ramadan adalah satu bulan yang istimewa? Orang tanya, tahu sebab puasa ada satu hari lebih baik daripada 1000 bulan, pahala berganda pun. Dah. Itu isi kandungan dia, konten dia. Bulan tu sendiri special. Ramadan tu sendiri special. Tahu tak macam mana? Macam ni. Ramadan jadi special disebabkan oleh tadi ayat kita sebut Allah sendiri bagi tahu kata ada 12 bulan. Maknanya 12 bulan tu sabit. Dan dalam ayat yang sama Allah kata minha arba'atun hurum. Surah Yunus tadi ada surah minha arba'atun hurum tadi surah apa tu? Apa ayat dia? At-Taubah tadi. Surah At-Taubah. Surah At-Taubah tadi Allah Taala kata inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah minha arba'atun hurum. Sesungguhnya ada 12 bulan dan ada 4 bulan yang haram pada dia. So 4 bulan haram ni nama dia Nabi sebut dalam hadis. 3 duduk rapat, 1 duduk jauh. Apa dia? Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram. Yang satu lagi Rajab, duduk jauh. Ni Nabi yang sebut ni dalam hadis. Okey. Tapi dalam Quran tak sebut. Maka apa lagi bulan yang hebat pada sisi kita? Syawal. Betul tak? Abang Izril suka bulan Syawal? Abang Izril? Oh, Allah tak dengar, tak apa. Saya terus cakap lah. Bulan Syawal, siapa yang tak suka? Bulan Syawal ni, meriah bulan Syawal ni. Happy orang dengan bulan Syawal. Sebab apa? Hari Raya, bulan Raya. Mesti semua orang happy. Tapi tetap bulan Syawal tak disebutkan dalam Al-Quran. Dalam 12 bulan yang ada, hanya satu nama bulan sahaja yang Allah sebut dalam Al-Quran, iaitu bulan Ramadan. Bayangkan specialnya bulan Ramadan, Allah rakamkan namanya dalam Al-Quran, nak banding dengan bulan-bulan lain. Pada firman Allah surah Al-Baqarah ayat 185. Surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat yang ke-185. Apa dia firman Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Sadaqallahul azim. Allah kata apa? Dan bulan Ramadan, clear nama Ramadan ada di situ. Hak tu power tu. Nama Ramadan tu Allah rakam dalam Quran. Sedangkan sebelah adik-beradik dia yang lain Allah tak sebut pun pasal bulan Ramadan ni. Allah sebut dia seorang saja. Muharram tak sebut, walaupun Muharram kita pilih sebagai bulan hijrah. Safar adalah tarikh Nabi berhijrah. Rabiul Awal Nabi keluar daripada gua Jabal Thur untuk mulakan perjalanan hijrah. Bulan Rabiul Awal Nabi dilahirkan. Bulan Safar ataupun sebelum tu 6 bulan patah balik sebelum tu ada bulan berlakunya peristiwa tentera bergajah alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kemudian masuk pula Jamadil Awal, Jamadil Akhir. Rajab ada peristiwa Isra' dan Mi'raj. Tidak ada Nabi lain yang naik ke langit Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan satu firman Allah iaitu sembahyang. Nabi-Nabi lain tak dapat benda macam tu. Semua Nabi dapat firman untuk sembahyang di tempat mereka sahaja. Wahyu tempat mereka sahaja. Contohnya Nabi Isa ketika dilahirkan oleh maknya Siti Maryam. Dalam surah Maryam, Nabi Isa kata inni abdullah ataniyal kitab wa ja'alni nabiyya wa ja'alni mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Aku diwajibkan oleh Allah untuk menunaikan sembahyang dan juga berzakat sepanjang hidup aku. Dia dapat di dunia. Tetapi Nabi nak dapat perintah wajib 5 waktu sembahyang, salawatul khamsah, sembahyang 5 waktu, Nabi dijemput naik ke peristiwa Isra' dan Mi'raj. Mana ada Nabi lain dapat? Tak dapat siapa pun. Peristiwanya bulan Rajab. Tapi Rajab Allah tak sebut dalam Al-Quran. Kemudian bulan Sya'ban ada nisfu Sya'ban. Tidak ada bulan yang paling Allah suka dan memerdekakan hambanya keluar daripada syurga malam nisfu Sya'ban. Paling ramai Allah Ta'ala buat. Ramadan Allah buat juga. Tapi nisfu Sya'ban lebih ramai lagi Allah Ta'ala buat.
Sebab tapi Sya'ban Allah tak sebut dalam Al-Quran. Mai pula bulan haji. Peristiwa haji kan besar. Nabi Ismail ingin disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian peristiwa itu ada peristiwa Arafah, ada Hajjatul Wada', haji terakhir Nabi nak bye-bye kepada umat sebelum baginda wafat alaihi wassalatu wassalam. Tapi tak dirakamkan bulan Zulkaidah dan Zulhijjah dalam Al-Quran. Yang hanya Allah rakam hanyalah bulan Ramadan sahaja. Jadi alasan dia, kenapa Allah turun Quran bulan Ramadan? Satu jawapannya, Ramadan bulan yang mulia dan special sangat. Sebab itu Allah sebut nama dia dalam Al-Quran, menyebabkan bulan special ini Allah pilih specialnya Ramadan untuk turunkan Al-Quran pada dia. Itu yang pertama. Yang kedua, mana ada bulan yang boleh menjadikan rakyat satu dunia menjadi rakyat yang baik. Mana ini maaf saya bukanlah, saya tak kata kat siapa-siapa, saya kat diri saya sendiri saja. Bulan lain semua satu dunia ada aja orang yang bangun lambat sembahyang subuh dan sebagainya, ada yang tertinggal sembahyang subuh. Tapi bulan Ramadan satu dunia sembahyang subuh. Betul tak betul Abang Azri? Betul, insyaAllah. Dan Allah sebut dalam Quran, wa Qur'an al-fajr, inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Baik kat rumah ada lah, habis lah. Meriah lah. Deng dereng. Berapa ni? Ini namanya Don Sulaiman, anak saya nombor 3. Ini namanya Don Mustafa. Assalamualaikum Don. Sebagai Don. Ya, Don. Bye-bye. Ya. Oh, dia. Ini Don Sulaiman. Umurnya 1 tahun 3 bulan. Baca. Jadi jatuh dah habis. Tak apalah. Apa saya sambung tadi sikit lagi. Apa dia? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu panggil cik. Go. Bye. Okey. Baik. Boleh abang minta maaf abang buat kat rumah. Dia suruh je lah. Okey. Kita sambung tadi. Jadi yang kedua, specialnya turun di bulan Ramadan. Tidak ada bulan yang umat seluruh dunia jadi baik melainkan Ramadan. Kenapa? Kerana dalam hadis yang lain, berdasarkan hadis Nabi kata apa? Sesungguhnya Allah akan mengangkat amalan. Okey, macam ni. Abang tahu tak bahawa Allah akan ada waktu momen yang Allah angkat amalan. Okey? Allah terima amalan kita. Allah ambil tukar buku. Orang tua kata tukar buku. Okey. Biasanya tukar buku ni kalau hari-hari daily, subuh dengan asar. Okey, abang take note tau perkataan ni tau. Take note je, tak payah tulis. Take note je. Okay. Subuh dengan asar. Okey. Subuh dengan asar. Maknanya subuh malaikat malam nak hantar amalan, malaikat yang pagi baru nak turun. Kalau asar malaikat Allahumma salli asar pagi nak naikkan amalan, malaikat malam nak turun pula untuk asar, nak tukar shift. Kemudian antara waktu yang Allah angkat amalan lagi ialah selepas sembahyang. Kita bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh Okey, Allah angkat amalan kita. Okey, 2. 3, nisfu Sya'ban. Kan hadis Nabi tu kan berkaitan dengan Allah akan menerima amalan. Tu hadis Nabi tu, hadis sahih tu. Orang bincang tu tentang hadis tu. Jadi Allah menerima amalan hamba-hambanya. Jadi nisfu Sya'ban. Lagi bulan Ramadan. Allah buka pintu syurga, tutup pintu neraka dan terima semua amalan kita tanpa menolak satu pun. Okey. Jadi apakah signifikan? Bukan signifikan. Apakah similarity? Apakah persamaan semua angkat amalan ini adalah waktu berpuasa. Waktu kita berpuasa, kita subuh kita bangun nak mula puasa, asar saat kita nak buka puasa, Allah angkat amalan kita. Semayang, kita tak boleh makan minum.
kita, sebab tu dalam kitab, kalau kita buka kitab Syekh Dot Fatani, kita buka kitab semayang apa semua yang ada, antara perkara yang membatalkan sembahyang adalah perkara yang membatalkan puasa. Okey, perkara yang membatalkan sembahyang adalah perkara yang membatalkan puasa. Antaranya makan minum. So sebab tu sembahyang kita tak makan minum, kita puasa kita tak makan minum dalam dia. Allah angkat amalan kita. Nisfu Sya'ban. Sebab tu Nabi kata apa? Aku suka amalan aku kalau Allah Ta'ala angkat sedang aku dalam keadaan berpuasa. Nampak? Kemudian apa lagi? Ramadan sudah pasti sepanjang hari kita berpuasa. Jadi ini menunjukkan apa? Bulan Ramadan ini bulan yang paling banyak orang berpuasa, paling lama orang berpuasa, dan kewajipan puasa ni bukan masa turun Quran. Daripada awal, ingat tak firman Allah? Surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Umat sebelum ni pun puasa juga. Jadi nak bagi tahu kata apa? Bulan yang paling wajib, mulia, semua orang puasa, jaga ibadah adalah bulan Ramadan. Dan bayangkan dikala ketika bulan itu, bulan yang paling suci dan mulia daripada maksiat, Allah pilih bulan itu untuk turunkan Al-Quran. Dapat? Dua. So yang pertama tadi, kalau abang nak tulis nota pun bolehlah tulis sini. Kenapa Allah Ta'ala tu pilih bulan Ramadan? Yang pertama, sebab Ramadan ni mulia, special. Macam mana indikator kita tahu dia special? Satu, sebab nama dia Allah pilih dalam Al-Quran. Nama bulan lain tak ada, Allah tak pilih. Jadi sebab bulan ni mulia, Allah turunkan Quran bulan ini. Yang kedua, tidak ada bulan yang bersih daripada maksiat, kurang maksiat. Tidak ada, melainkan bulan Ramadan. Allah pilih untuk turun. Kenapa? Kerana orang ramai berpuasa. Sebab menjadi sunnatullah, Allah akan ambil amalan kita ketika kita berpuasa. Allah suka ambil amalan waktu tengah puasa, Allah angkat suka macam tu. Jadi bulan Ramadan paling banyak. Yang ketiga, kata para ulama, kerana di dalam bulan Ramadan ini menjadi, ni barulah ilmiah dia. Tadi tu kita sebagai pondering kita. Tapi dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Al-Baihaqi dan juga Imam At-Tabrani, hadis hasan. Hadis ni kerana orang kata hadis amalan, hadis hasan ni kerana termasuk kategori hadis sahih. Hadis hasan, Nabi SAW menceritakan dengan mengatakan, sesungguhnya suhuf Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan dia tak ada kitab. Kitab ada 4 saja. Kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, kitab Al-Quran. So kitab pertama, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Dan kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi abang, macam saya kata tadi, sebab tajuk kita Nuzul Quran, saya akan explain supaya orang faham detail berkaitan dengan Al-Quran. Tengok firman Allah, Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a, sampai habis. Di hujung ayat tu Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata macam ni. Allah Ta'ala kata, innaha lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Ada perkataan suhufi Ibrahim. Betul? Okey, abang tengok. Saya tunjuk. Allah. Betul. Okey. Tengok sini abang. Okey. Yang ni, sekejap. Kena bagi contoh macam ni. Sekejap. Okey, macam ni. Ambil anak saya punya kertas tadi kalah. Ini sahifah. Kita panggil istilah dia sahifah. Sehelai sahifah. Sehelai lagi. Sahifah. Gabung dua-dua dia jadi sahifatan. Okey, abang tengok. Kemudian dapat lagi. Sehelai lagi. Dia panggil sahifah. Gabung lagi. Dia panggil sahifah. Yang ni ada sehelai lagi. Dia panggil sahifah. So, sahifah, campur sahifah, jadi suhuf. Suhuf. Boleh faham? Okay. Jadi maknanya a pile of
a pile of sahifah tadi ni jadi suhuf. Maknanya suhuf ni dia kena ada beberapa line lah. Dia kena ada 5-6 line. Mungkin ada firman Allah kepada Nabi Ibrahim, undang-undang, syariat dan sebagainya. So kalau yang ni pula, suhuf. Chapter. Gabungkan semua. Dia jadi mashaf. Itu kita panggil mashaf Quran tu. Boleh faham? Faham. Nampak? Jadi bila Allah kata dekat sini, Allah kata apa? Suhuf. Maknanya sahifah gabung jadi suhuf untuk Nabi Ibrahim. Maknanya Allah ada turun tak wahyu Allah melalui macam-macam kita kata risalah Allah turun tak? Ya, Allah turun kepada Nabi Ibrahim. Allah kata apa? Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadha lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. So Nabi Ibrahim dia tak dapat kitab, dia dapat suhuf. So suhuf Nabi Ibrahim, Nabi kata dalam hadis Imam Ahmad, riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Al-Bahaqi, riwayat Imam At-Tabrani, Nabi kata apa? Suhuf Nabi Ibrahim diturunkan pada awal bulan Ramadan. Sambung lagi. Taurat Nabi Musa diturunkan pada 6 Ramadan. Injil Nabi Isa diturunkan pada 13 Ramadan. Dan adapun Al-Quran diturunkan pada 24 Ramadan. Kata ulama yang dikehendaki di sini adalah 25 Ramadan berkaitan dengan peristiwa Lailatul Qadar. Jadi apa poin dia Abang Azrin? Allah memilih menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan kerana memang menjadi pilihan Allah menurunkan risalah dan kitabnya pada bulan Ramadan. Dapat? Faham? Wallahu a'lamu bis-shawab. Jadi kalau kita patah balik soalan tu simple ya. Kalau kita jawab kok patah balik 3 2 1. Contohnya, apa dia? Kenapa dipilih Allah untuk turunkan Quran di bulan Ramadan? Kerana memang Allah memilih Ramadan untuk menurunkan kitab-kitab dan risalahnya, iaitu kepada Nabi Ibrahim, suhufnya diturunkan di awal Ramadan. Nabi Musa, Taurat diturunkan 6 Ramadan, Injil Nabi Isa diturunkan ke 13 Ramadan, dan Al-Quran diturunkan pada 25 Ramadan. Dalam hadis kata 24, kata ulama yang dikehendaki 25. Okey. Jadi orang kata, maknanya Allah pilih. Kenapa pilih Ramadan ya? Baru jawapan yang kedua pula. Kerana dalam bulan Ramadan ini, bulan yang semua orang beribadah special. Tak ada bulan yang boleh. Lepas tu orang kata, kalau macam tu kenapa bulan Ramadan special ya? Dapat jawapan yang pertama. Kerana Ramadan lah satu-satunya bulan yang Allah sebut nama dia dalam Al-Quran. Nampak tak? Boleh faham?